Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa, للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perkembangan abang sekarang ni, aktiviti ni? Daripada fasa pandemik nak masuk endemik ni. Cerita sikit pada netizen. Okey, boleh. Masa pandemik itu harilah, lockdown. Masa lockdown itu memang kita tak buat apa. Shooting memang diberhentikan. So kita memang tak boleh shooting lah. Ini betul tahun lepas tu, bulan Mac tu. Daripada bulan Mac. Dia sebenarnya daripada tahun lepas lagi ya. Daripada tahun lepas lagi, tapi dia ada buka sekejap. Betul. Bila dia buka sekejap, kita sempatlah shooting, buat kerja apa semua, ambil buat projek. So lepas tu kan dia tutup balik. Masa bulan 7 ke bulan 6 tahun lepas. Lepas tu tutup bulan 10. Tahun ni dia tutup balik kan. Awal tahun, dalam bulan berapa tak ingat lah, bulan 5 gitu, 6 tutup sampai ni baru buka balik. So sepanjang tutup tu aku banyak buat kelas, pergi ada buat talk, ada orang panggil online punya talk, pasal macam-macam lah, pasal acting, pasal filem. So banyak kerja ni lah, kerja online lah, kat rumah stay ada kerja lah. And then sekarang dah buka balik, so kita dah boleh shoot macam biasa lah, cuma ikut SOP lah. Dia ada sistem bubble dia yang dia orang buat, macam kalau kita shoot kat tempat ni, kita tak boleh shoot kat tempat lain. Maknanya kita kena habiskan satu projek. Kalau dulu kan kita boleh buat benda yang macam, sebab shooting ni bukan kerja hari-hari ya. Untuk pelakon kadang-kadang kita kerja untuk satu projek tu mungkin kalau macam supporting mungkin 10 hari. Projek tu sebulan. Kerjanya 10 hari je. Kalau dulu kita boleh lah macam lepas job ni kita masuk job lain lagi. Sekarang dia ada quarantine pula. Lepas habis satu job 12 hari tak boleh buat apa. Baru boleh ambil job baru pula. Sekarang tengah macam tu lah. Selain pada tu, aku juga masa pandemik itu hari dan sekarang lah, sampai sekarang tengah nak siapkan aku punya filem baru. Apa filem baru? Tajuk dia Tanah Tumpah. Tanah Tumpah ni macam konsep patriotik ke apa? Dia ada ni sikit lah, patriotik sikit lah. Dia lebih kepada isu kaum lah. Macam mana untuk kita hidup bersama. Hidup bersama, tapi dia bukan klise punya patriotik lah. Dia macam berlainan sikit macam apa Wan Tu Jaga tu kan, berlainan sikit konsep ada macam tu ke? Tapi nafas dia masih sama. Nafasnya dia punya kritikannya masih sama. Masih sama, cuma isu yang kita mainkan lain. Kalau dulu isunya lebih kepada corruption, tapi kali ini isunya lebih kepada hubungan kaum. Hubungan kaum di Malaysia. Ini filem yang kedua yang abang arahkan? Sebenarnya ini filem yang ke-6. Sebab first aku buat independent filem Gedebe. Gedebe ni cerita pasal perebutan kursi politik. Dia lebih politikal sikit. Gedebe tahun 2000. Zaman tu, waktu buat tu, kita shoot pun pakai ni je. Kita shoot pakai handycam.
Pakai handycam je, macam home video je. Lama 2000 tu. Tahun 2000 dan waktu tu kamera digital pun masih baru-baru lagi. Masih handycam yang macam tu. So kita shoot memang pakai format DV tape ni, pakai tape lagi. Kita shoot main-main je, panggil kawan-kawan apa semua tu, shoot cerita tu. Itu first indie film aku. Kemudian aku buat lepas tu aku buat Gaduh 2007 rasanya. Gaduh adalah filem kedua. Itu pasal kaum lah. Kalau pernah tengok, kalau kau pernah tengok filem Gaduh, ada YouTube ada kat ada kat YouTube pun dah ada sekarang. Sebab memang kita buat filem Gaduh tu bukan untuk profit, bukan untuk keuntungan. Kita buat itu untuk lebih kepada untuk dia macam public announcement lah, lebih pada tapi filem melalui filem untuk mengatakan masalah kita apa, masalah kaum kita apa, dan apa salah satu cara untuk kita selesaikan benda tu kan. Tapi dalam bentuk fiction lah. Gaduh. Kemudian lepas Gaduh aku buat Jalan Pintas. Jalan Pintas pasal education dan juga pengangguran. Tahun berapa ni bang? Itu 2011. Buat Jalan Pintas. Kemudian ini semua indie ini independent. Dia tak ada keluar panggung, tak ada masuk panggung. Dia first filem aku yang panggung iaitu Psycho Pencuri Hati 2011. 2011 Psycho Pencuri Hati itu memang main kat panggoyang, dan dia bukan lagi dia tak ada social punya ni, tapi dia lebih kepada aku cuba untuk keluar sikit, aku buat psycho thriller. Genre dia psycho thriller, dia lebih ni lah pasal apa kita panggil mental illness. Sakit jiwa. Sakit jiwa lah. Tapi still ada isu lah. Sebab aku aku merasakan filem tu harus ada suara dia, ada statement dia. Kita bukannya buat filem, ada message dia. Message tu aku sebagai penkarya, aku tak meletakkan diri aku untuk nak sampaikan mesej. Sebab siapa aku nak bagi pesanan kat orang pula kan. So apa yang diorang dapat, diorang ambil lah. Tapi yang penting adalah ada statement, ada isu, ada statement, ada isu yang kita cuba ketengahkan melalui karya, dan dia tak bersifat hiburan. That's why lepas tu Wan Tu Jaga, dia itu bercakap pasal korupsi di PDRM punya korupsi polis lah, di kalangan anggota polis. Kemudian yang terbaru sekarang ni masih lagi aku berbalik kepada isu bangsa lagi sekali, iaitu sebab isu bangsa ni aku rasa tak habis. Tanah tumpah adalah isu bangsa balik. Okey, banyak filem abang ni, banyak filem yang berat-berat betul, critical thinking kan. Cuma Wan Tu Jaga tu saya rasa ada sikit humor tu kan. Tapi sebenarnya aku punya karya-karya aku sifat dia sama macam Wan Tu Jaga. Nafas dia tak ada lah berat-berat nak fikir, tak ada. Apa dia masa ringan sikit. Sebab bagi aku bukan filem tu bukan yang kau buat untuk nak bagi jadi berat-berat, nak bagi orang tak boleh nak fikir apa semua, tak. Sebab bagi aku filem ni, aku buat filem untuk communicate dengan orang. Bila kita nak communicate dengan society, aku nak communicate dengan society. So kalau kita buat benda yang terlalu berat sampai orang tak faham, terlalu artsy sangat artsy faksi yang panggil kan, sampai orang tak boleh nak ni apa ni kan, abstract gila cerita ni, tak boleh faham kan. Aku rasa benda tu objektif aku sebagai pembikin yang nak komunikasi dengan society aku tak berjaya lah. Jadi cerita aku sebenarnya mudah je, semua orang, cuma dia agak keras, itu je. Maknanya sebab bila kita bercakap hal yang betul, kita ketengahkan isu yang betul terjadi, dia jadi sensitif, ada sensitif, dia akan jadi itu. Dia berat tu bukan berat susah nak faham, tapi berat dari segi isu yang kita ketengahkan tu, orang tak nak angkat isu tu, orang tak nak bermain dengan isu tu, sebab dia orang merasakan isu ni terlalu politikal, terlalu dia orang dia jadi takut bila nak bermain tu, takut nanti
kena gam lah, filem ni tak boleh keluar lah. Okey, bercakap pasal filem ni bang kan. Semestinya dia akan dimainkan di pawagam, di sinema-sinema. Kalau zaman dulu sinema ni sikit je. Masa sekarang ni banyak syarikat TGV ada, JSC ada, lagi apa MBO ada semua kan. Okey, abang rasa macam mana dia potensi sinema ni, pawagam ni, adakah untuk masa depan dia akan sustain ke ada ataupun pupus oleh kerana kebesatan teknologi zaman sekarang ni? Boleh nonton di TV, Netflix semua. Pupus tak kot. Tak rasa bahawa sinema akan pupus. Mungkin dia akan berkembang. Dia akan berkembang, evolusi dia menjadi bentuk-bentuk yang lebih lain. Sebab pengalaman pergi menonton sinema dengan kita tengok filem di TV tak sama pengalaman tu kan? Sebab dia ada ritual dia. Orang masih sama macam tengok bola dekat TV dengan pergi stadium. Orang tetap nak pergi ke stadium tengok bola kan, sebab itu ada ritual dia. Berkumpul energi yang banyak kat situ. Dan aku rasa sinema tak akan pupus. Mungkin dia akan evolusi menjadi bentuk lain. Tak pasti, tapi konsep ritual tu masih dikekalkan, dan itu keistimewaannya. So kalau kita nak bandingkan, sekarang sinema OTT dah ada, orang tengok orang tengok online, tengok dekat Netflix lah apa semua ni. So aku percaya masih ada orang yang nak pergi ke sinema. Dia tak akan menjadikan ada OTT sinema akan pupus kan. Tapi sekarang kita faham sebab kita dalam pandemik and then ni nak menuju ke endemik. Masalah-masalah untuk berkumpul. Masalah kita sekarang aktiviti berkumpul itu yang menjadi isu utama. Betul. So mungkin sekarang panggung wayang dah buka. Tapi dia buka limit. Pun limit 50% je. Dia tak boleh full house. Full house-nya tu setakat separuh dewan sahaja. So benda ini mungkin satu hari nanti kalau benda ni selesai, lama-lama mungkin dah setahun 2 tahun lagi, bila kita betul-betul hidup dalam endemik, kita dah boleh adapt dengan suasana ni, mungkin panggung wayang tu akan kembali balik rancak. Okay bang, perfilman ke drama ni adalah industri seni kreatif kan sekarang ni banyak siapa yang mahir pasal teknik, pasal YouTube, pasal nak edit ni, lepas tu dia ada konten siapa-siapa boleh buat filem kan, boleh buat ni kan bang. So macam mana orang seni macam orang lama macam abang ke, atau pemain-pemain industri ni dia nak adapt persaingan tu macam mana? Okey, kalau kita cakap pasal soal teknik itu lain kan. Itu teknik ni benda yang kita boleh belajar. Apa-apa pun bagi aku kalau kita bercakap dalam filem sebagai sebuah seni, adalah storytelling, penceritaan. Ini yang susah, bukan semua orang boleh bercerita dengan baik. Bercerita dengan baik yang orang boleh terhibur, orang boleh mendapat sesuatu daripada karya itu. Karya itu ada roh kan? Ada rohnya, dan kalau kau katakan bahawa semua orang boleh buat, ya, aku tak nafikan semua orang boleh buat, tapi untuk dapatkan roh itu bukan semua orang boleh bagi roh kepada karya tersebut. Dan aku tak meletakkan bahawa teknik ini semua ini benda yang penting. Sebab kemahiran teknik kau CG ke apa yang kau pandai buat itu semuanya adalah accessories. Accessories yang kalau kau tak boleh kau sebagai pembikin, kau kena ingat juga filmmaking adalah kerja dalam kumpulan. Team. Dia teamwork. Aku sendiri pun bila bekerja, aku tak pandai buat CG. Dan aku tak perlu pun untuk pergi belajar untuk pandai buat CG hanya kerana aku nak jadi filmmaker, pembikin filem. Aku boleh je bekerja dengan tim. Yang penting story, apa yang aku nak sampaikan, dan tim aku akan support. CGI ke, dia bagi CGI yang bagus, dia bagi apa efek yang bagus ke, apa semua benda editing yang bagus, yang power, itu dalam tim. Dan kau bagaimana kau menggunakan apa yang ada pada dia orang ini dengan sepenuhnya, manfaatkan. Manfaatkan. Okay bang, itu daripada segi yang nak buat filem kan, manfaat kan. Lepas tu dia punya
Maksudnya teknik tu bakat dia kan. Kalau pelakon ni macam mana? Bakat ke ataupun dengan dia punya pengaruh apa? Dia punya famous dia. Mana lagi penting? Populariti dia mana lagi penting? Kalau kau tanya aku personally, aku kata bakat lagi penting. Aku ada alasan dia kenapa aku kata bakat itu lagi penting adalah kerana bakat ini tak boleh belajar. Tak boleh diasuh. Kau tak boleh belajar. Kalau kau dilahirkan tak boleh berlakon, kau belajar macam mana pun kau tak akan boleh jadi pelakon. Dia sama macam main bola. Bukan semua orang main bola. Kita semua main bola waktu sekolah rendah. Cikgu lontar bola, kita sepak pam main bola. Tapi antara semua yang sepak bola tu, ada yang betul-betul pandai bermain bola, sebab dia ada bakat. Sebab dia tak belajar mana-mana pun. Sekolah rendah kita tak belajar lagi, baru masuk sekolah cikgu bagi bola. Tapi kalau orang tu ada bakat, kau tengok cara dia bawa bola pun kau tahu. Cikgu dah tahu dia ni boleh main. Dia ni tak boleh main, dia tak boleh main. So stay bakat itu penting. Dan kalau kau tengok pula pelakon, kalau kita belajarlah sejarah pelakon ni. Pelakon ini kalau kita kata waktu zaman Greek dulu, dia dikategorikan sebagai atlet, ahli sukan. Pelakon ini sebagai ahli sukan. Dan waktu itu tak ada filem lagi. Dia ada teater. Teater ini masuk Olimpik. Olimpik awal-awal dulu kat Greek dulu. Sama ada Yunani tu. Yunani dulu asal usul Olimpik tu. Antara games yang ada dalam Olimpik waktu itu adalah theater show. Maknanya situ kena bakat yang ada lah. So apa yang aku nak pergi kat sini adalah, bila kau cakap atlet tadi, orang main bola, kalau dipilih berdasarkan populariti, kau rasa permainan bola kita akan boleh jadi taraf dunia tak? Jadi hancur lah. Jangan kata taraf dunia kan. Kau kalau semua yang kau based on follower, kita kata follower kau berapa? Follower kau 1 juta, kau boleh main bola. Kan? Umpama begitu kan, kalau kita katakan hanya kita melihat populariti semata untuk jadi pelakon. Aku ulang balik, sebab pelakon ini adalah atlet. So dia harus ada bakat dan dia harus ada skill. Dan skill ini yang kita boleh belajar, asuh, gilap, asah. Skill kita boleh belajar, tapi bakat tak boleh. Maknanya bakat tu akan mengundang populariti kemudian. Ya, of course. Maknanya itu dah banyak terbukti. Daripada orang tak kenal apa kau, bila kau filem itu ataupun karya itu menjadi popular, kerana banyak ditonton, orang suka dengan karya itu, secara tak langsung pelakon yang terlibat, yang kat depan kamera, kat depan skrin ini akan terbalik kan, sama popular dia akan naik bersama dengan karya tersebut. Ini yang jadi pada Money Heist. Money apa bahasa sebutan betul dia, Money Heist. Money Heist. Money Heist. Money Heist ni kalau kau tengok dia, pelakon-pelakon dia, dia orang ni tak popular. Dan mungkin ada yang berlakon tapi tak famous, orang tak kenal dia orang. Di negara dia orang pun dia orang tak famous, pelakon-pelakon ni. Tapi apabila Money Heist keluar first season, baca dia orang punya tengok dia orang punya making of dan interview pelakon tu, dia orang cakap bagaimana Money Heist ni dah buatkan dia orang popular. Hidup dia orang 360 darjah berubah. Daripada dulu dia bebas untuk nak pergi mana-mana, minum kat mana-mana, kat kedai mana, kafe mana, sekarang dia pergi mana-mana kena serbu. Orang serbu dia orang. Dia kena belajar macam mana nak adapt pula. So maknanya karya itu yang lagi penting daripada kita nak tengok, sebab populariti tu boleh datang kemudian. Tapi kalau ada orang mengatakan bahawa syarat untuk jadi pelakon kena ada populariti, adalah reach dia tentu yang diletakkan, kata 1 juta follower di media sosial ke apa, itu untuk mengatakan bahawa dia popular. Ambil dia untuk berlakon dalam karya kita, belum tentu lagi karya itu akan menjadi bagus. Sebab kalau yang dipilih itu tak ada bakat. Sebab bakat tak boleh digilap. Tapi kalau dia memang follower dia ada 1 juta, 2 juta ke 5 juta follower dia kat media sosial, dia memang popular media sosial dan dia berbakat, bonus lah. Bonus lah. Kan, dia berbakat pula, kemudian bila digilap jadi lebih bagus dia. Kan? Itu tak apa. Tak ada isu. Boleh je sebab kita tahu, kita tak melihat pasal populariti, kita lihat pada bakat dia.
Dan bila dia bekerja dengan projek kita, of course projek kita dia akan komit betul-betul, dia akan buat dan jadi bagus. Projek kita ini bersama dengan dia. Bukannya yang popular, tak ada bakat, masuk dia akan menjahanamkan terus. Menjahanamkan karya. Ini maknanya abang setuju ke apa ni, peletakan syarat setengah produksi ni nak kena 1 juta follower dekat media sosial? Of course lah tak. Memang tak setuju, tapi ini bukannya semua. Ini bukan semua produksi ataupun semua producer sama pendapat macam ni. You know? Ini ada segelintir je. Dan bukan semua TV station pun berpandangan begitu. Sebab kita kena ingat pula bila kita bercakap pasal filem dan pelakon di dalam satu filem ini sebagai sebuah pekerjaan, ianya adalah satu pekerjaan yang unik, yang tak ada pada mana-mana pekerjaan kat dunia ni. Di mana pekerja-pekerja dia ni pelakon daripada tua sampai ke baby. Betul ke tak? Dari baby ada pekerjaan, budak sekolah ada pekerjaan, muda, tua, datuk, nenek ada pekerjaan. Tak ada hak umur orang. Tak ada hak umur tak ada hak umur kan. Jadi itu range pelakon dia tu sangat lebar. Dan takkan semua kau nak letak pelakon kau 1 juta follower, kau nak cari berapa orang aja kan yang pelakon di Malaysia yang ada bakat, yang berbakat dan dia juga popular tu, berapa je kau boleh kira dengan jari je. Tak ramai pun kan. Takkan kau nak ambil semua. Dah tu bukan satu production je ada kat Malaysia. Kan, ada berpuluh-puluh, mungkin cecah ratus production kalau campur sekali dengan TV, filem TV apa semua, yang dokumentari apa semua tu kan banyak kan. So bila dia banyak macam tu, takkan pelakon ada yang pengikut jutaan ni hanya ada boleh kira dengan jari. Macam mana nak mengisi slot-slot ni semua? So bagi aku benda ni macam, mungkin syarat itu diletakkan untuk lead, untuk jadi hero kau harus ada 1 juta, tapi bukan untuk berlakon kan. So kalau dia orang letak syarat macam tu pun, aku tetap percaya orang yang tak ada follower pun stay boleh untuk masuk dalam projek filem atau drama. Okey, bagaimana pandangan abang tentang influencer ke, insta famous ke kan, di media sosial dia banyak follower semua, diberi peluang berlakon. Kadang-kadang ada yang konon ada bagi cadangan untuk jadi hero ke heroin sebab dia banyak pengikut kan. Apa pendapat abang? Kalau dia berbakat okey apa macam mana? Itu yang aku balik pada tadi lah. Kalau dia berbakat okey, tapi masalahnya yang kita nampak sekarang ni tak ada bakat. Kan, dia masuk pun macam karakter pun dia tak tahu, dia jadi diri dia macam so dia jadi benda ni akan walaupun kita nampak bahawa bayaran dia dapat tinggi, pengikut dia tinggi, tapi mutu karya itu jadi rendah. Jadi rendah lah. Walaupun kau bayar tinggi, walaupun follower dia tinggi, tapi karya itu akan menjadi cheap, akan jadi murah. Murah disebabkan benda-benda macam ni lah. Maknanya kau panggil influencer datang, dia tak boleh berlakon, kau suruh dia berlakon. Paksa. Bukan paksa, dia tak paksa. Bayar lagi ada. Kau sanggup bayar dia lagi. Dia tak boleh berlakon, dia tak boleh berlakon, tapi paksa-paksa buat berlakon. Dia sendiri maksa diri dia untuk berlakon. Dia tak tahu pun, dia tak tahu pun berlakon tu macam mana. Even kita nak kata paksa pun tak tahu. Dia just buat je kan. Lantak lah lepas tu kan. Ni contoh, aku balik kepada contoh bola tadi kan. Kau panggil orang tak reti main bola, dia sepak ikut suka dia bola tu kan. Dia pasti ikut suka dia je lah kan. So itu yang berlaku juga bila kau ambil pada influencer yang tak boleh berlakon ni, tapi kau offer dia juga untuk berlakon. Dia akan merosakkan lah. Dan aku rasa dia bukan merosakkan dari sudut karya itu saja, tapi dia merosakkan keseluruhan industri. Dia boleh bagi kesan kepada industri kreatif tu sendiri. Sebab orang mula berfikir macam siapa-siapa je boleh berlakon, dan orang mula berfikir macam ni je kualiti drama. Jadi kita tak ada satu benda yang macam, kalau betul-betul kita nak angkat industri kita jadi lebih industri kreatif kita jadi lebih tinggi, kita kena ada satu aras. Aras. Kena ada satu aras. Penanda aras dia. Penanda aras dia. Untuk keluar TV ini
untuk ni. So supaya orang semua bekerja untuk ke situ, bukannya hanya tak apalah buat asal siap je. Dia tak apa, dia ni follower ramai kan, skrip tak bagus pun tak apa, cerita tak bagus pun tak apa, lakonan tak bagus pun tak apa, ini mesti ratingnya cerita ni. Maknanya mungkin producer tu fikir nak dapatkan rating. Kan nak dapat rating. Commercial Masa dia. dapat rating tinggi, nanti kita dapat job lagi, dapat projek lagi dari TV station kan. So kalau kau berfikir macam tu, maknanya aku suka ambil pula contoh kepada petani. Kan, pakai ni letak ni pokok, tapi pokok yang sayur yang tumbuh tu tak sihat. Kan, orang makan sakit perut lah, inilah apa tu. Tak ada kualiti. Memang ada buah cantik. Tapi ada bahan kimia. Ada kimia lah. Apa sebab kau nak bagi benda nampak cantik kan. Sama juga dia memusnahkan, dia membuatkan penonton sendiri pun akan kecewa, akan frust. Mula-mula mesti rasa okey, lama-lama dia akan rasa lama-lama tengok cerita macam ni dan dia orang. Dan aku juga melihat dari sudut, kalau kau melihat benda yang kau buat benda ni untuk masuk TV, buat drama yang bodoh-bodoh, ambil pun apa influencers yang kau hanya untuk jual tapi tak ada bakat ni, dia juga akan buatkan dia jangka pendek. Maknanya untuk jangka pendek, dia bukan jangka panjang. Ya, kau ambil dia masuk okey ni, tapi jangka pendek, jangka panjang ni tak akan ni. Sebab lama-lama orang akan jemu, sebab dia orang boleh juga muncul dekat media sosial dia orang. Dia orang buat video sama je macam mana kau tengok kat TV, macam mana gelagat dia orang waktu dia orang buat video viral dia orang. Takut jadi rasmi jadi stereotype. Sama. Lama-lama orang tak nak tengok lagi. Baik, apa beza je kau tengok YouTube dengan kat TV. Bang, saya nak tahu kita sekarang ni kan, yalah, orang Malaysia sekarang ni macam apa, seronok tengok cerita Korea kan. Kegilaan cerita Korea, apa beza Korea, drama Korea dengan drama Malaysia ni, apa yang diorang gila sangat tu? Jalan cerita dia tengok jugalah apa drama yang macam mana, kan, drama yang macam, tapi dari sudut production value, of course kita tengok drama Korea production value dia lagi tinggi. Production value ni maknanya dari sudut gambarnya, kan, kau boleh tengok setting dia, macam mana dia production design dia dalam salah satu tu, kan, kau boleh nampak kualitinya dari segi, dan juga dari segi lakonan, persembahan pelakon-pelakon dia apa semua. Okey, kalau kita nak compare kan, dia orang ada juga bawa keluar drama pukul 7, tapi aku tak tengok sangat kalau aku nak compare kan. Tak boleh, tapi aku suka bercakap series yang ada dekat Netflix. For example, apa yang baru ni, apa, Squid Game. Squid Game, kalau kita tengok Squid Game kan, kau tengok cerita itu, production value-nya, story-nya, persembahannya, kan, persembahan bakatnya, dia punya apa kita kata, persembahan lah, lakonannya, lakonan dia, pelakon-pelakonnya apa semua, tak ada popular pun. Tak ada rupa pun, dah orang tua apa semua kan, perempuan, watak perempuan utama dia pun buruk je, mukanya tak adalah macam K-pop kan. follower mungkin tak ramai kau tu. Memang tak ada. Hero dalam cerita tu tak ada IG, baru buka IG. Baru buka, aku rasa itu pun sebab production suruh buka kot. Kan, kau buka IG kau dah famous kan. dah satu dunia. Tapi memang famous pun pelakon tu. Kan, dia memang dah bukannya pelakon baru. Memang dah awal tu, tapi dia tak pernah ada IG sebelum ni. Kan, dia baru buka IG, tak tahu mungkin disuruh lah kot. Maknanya Squid Game tu membuktikan karya tu lagi penting daripada itu. Dia membuktikan bahawa karya itu bukan orang tak akan tengok pelakon je. Pelakon dia, maknanya pelakon dia, orang kata nak tengok yang handsome, yang cantik-cantik, yang banyak follower. Squid Game membuktikan salah. Dia membuktikan bahawa teori-teori kita ni, orang kita duk buat teori-teori ni semua ni salah. Sebab dia pelakon tak popular, maknanya tak ada follower yang ramai kat IG, even tak ada arrow dia, tak ada IG. Lepas tu cerita dia strong. Bila cerita tu strong, lakonan mantap, kan, apa production design dia power, kan, production value nya ada kat situ, orang akan tengok, jual lah, orang akan tengok. Dan bukan takat Korea je, satu dunia. Satu dunia. Cerita Squid Game ni bukannya macam kita je macam ni. maknanya dia punya tu meluas tu target.
Dan itu yang aku kata pembuktian bahawa apa yang kita cuba nak buat ni tak betul. Tak payahlah nak buat eksperimen. Orang nak buat eksperimen dah berjaya, ikut je formula tu. Buat, hasilkan cerita yang bagus, story yang betul-betul power, cari pelakon-pelakon yang betul-betul power untuk carry the character. Pastikan production value engkau tu bukannya asal boleh. Set semua dia orang buat apa, so they spend the money kan, habiskan duit tu untuk nak bannerkan set dia, bukannya hanya cari dekat one corner, apa yang ada just pakai kat situ je. So Squid Game ni dah menjadi contoh kan. Contoh bahawa drama bersiri pun boleh tanpa follower yang sejuta pun dia boleh viral satu dunia. Tu TV kan, kita tak cakap pasal filem. Tu TV. Okay. Wah, dalam projek satu hanya pasal ni lah, pelakon ni kan. Perlu ke wajah-wajah pan Asia ni putih ke kan? Sekarang dah tak ada sangat dah. Tapi ada. dulu memang ada satu period dulu macam tahun berapa, 90-an. 90-an dulu dia ada famous kejap pasal zaman tak ada IG lagi. Tak ada social media. Kalau wajah pan Asia tu, kalau nak berlakon jadi petani susah kan. Itu dulu. Dulu memang ada melihat dari sudut tu. Sekarang dah kurang. Sekarang dia orang melihat dari sudut follower. Kalau kau tak handsome pun, kau tak pan Asia pun, kulit kau hitam pun, follower kau tu macam berjuta kan. Dia orang akan offer kau untuk berlakon dalam projek. Tapi kalau dulu dia orang cari pan Asia. Ini aku nak tengok media sosial sekarang dengan media hiburan dulu. Media apa panggil media cetak elektronik. Media cetak. Media elektronik. Dulu tak ada media elektronik, tak ada. Jadi lebih kepada media cetak. Dan kita tengok dulu artis-artis semua nak berlakon, producer akan tengok magazine. Dia tengok magazine. Sama je sekarang sebenarnya, isu ni sebenarnya sama je. Dulu dia tengok magazine. Jadi TV lah, Pai lah. Dulu kalau kau nak berlakon, kau kena keluar magazine. Kena ada isu lah, publicity ke ada isu ke, ada kontroversi ke, keluar magazine ke, bergambar tepi kolam lah. Kan dulu. Awak pernah berlakon tepi kolam? Ada kumpulan rock apa yang Wing ke Ses yang ambil gambar dalam tasik. Wing lah. Dalam kolam tak akan baju. Abang pernah tak? Awak pernah tak? Aku tak ada. So aku walaupun dari sudut usia aku ni dah tua, tapi dari sudut industri kreatif ni, filem terutamanya dengan TV, aku baru. Muncul tahun bila? 2000? Filem pertama aku tahun 2001 2002 2003 filem yang betul kat Paloh. Paloh. Bukan Adman Saleh. Director Ahmad Saleh, pelakon Janet Khoo. So 2000 bila aku masuk dalam industri, lepas tu itu first film. Lepas tu lama aku betul-betul aktif. Selepas 2010 baru aku aktif, sebab waktu tu tahun 2000 sampai 2010 aku mengajar. Aku mengajar pensyarah sambilan dekat Aswara. So bila aku mengajar 10 tahun kat sana, aku tak boleh nak commit. Aku hanya ambil time aku tak mengajar. Baru aku shoot. Selalu waktu cuti semester ke adalah, dan aku hanya bekerja dengan satu production je. Lepas 2010 aku berhenti. Aku berhenti Aswara full time. Jadi sekarang baru 2021 aku baru 11 tahun. Okey bang. Abang dah cerita pasal macam mana ni. Cuba abang cerita macam mana abang boleh terjebak 2001. Macam 2001 Paloh kan. Macam mana boleh orang cakap benda ni nak terjebak ni bukannya secara sengaja, tak sengaja, mesti ada alasan ke. Apa yang mendorong abang masuk dalam bidang ni? Aku sebenarnya dulu aku teater. Aku lebih dikenali sebagai pengarah teater. Aku start buat teater tahun 89. Lama. 89 aku dah aku start lah kira. Aku join group teater. Daripada situ aku terus lah. 94 aku sambung belajar. Masuk ASK, Akademi Seni Kebangsaan, sekarang Aswara lah. First batch waktu tu kita orang 94.
So aku betul-betul belajar formal dalam teater. So acting, directing. Aku major dalam directing, minor dalam berlakon. So pergi habis belajar, aku dipanggil masuk balik untuk mengajar. Tapi semasa aku duk belajar dan semasa aku duk mengajar itu juga dalam tempoh 20 tahun tu, daripada tahun 94 sampai ke 2004, 2010 lah kita ambil 2010 sorry, sampai 2010 aku aktif main teater. So aku banyaklah buat pentasan teater. Jadi nama aku dikenali sebagai pengarah teater. So dalam dalam industri itu, dalam industri filem ini, orang dah kenal aku. Dia orang kenal aku sebagai pengarah teater, buat teater. Dan teater aku waktu itu memang waktu tu nak kata popular tu, orang kata dapat sambutan lah. Sebab aku, macam aku kata tadi, karya-karya aku ada isu dia, hanya bukan ni. So adalah peminat yang tersendiri, yang menonton, yang menyokong aku punya kerjaya seni waktu tu. Dan kebanyakannya datang daripada pengarah-pengarah filem. Masa tu lah. Masa tu. So dia orang teringin nak bawa aku masuk berlakon dalam ke dalam projek dia orang. Sebab tu aku dapat berlakon dengan Yasmin Ahmad, dengan Din Said waktu tu. Lepas tu aku berlakon Dukun lama 2008 aku rasa, 2007 syutingnya. So dalam period itulah. Dan aku tak berlakon drama dalam period tu. Aku berlakon filem dan buat teater saja. Maknanya nak tengok muka abang, pergi pawagam lah. Kena tengok oyang. 2008 baru aku start first masuk TV. Kita apa, drama apa? Pendekar ke apa? Tapi masuk TV pun aku tak masuk TV yang masih eksklusif lah. Bukan TV yang percuma waktu tu. Sekarang bayar lah. Yang waktu tu Citra. So kau nak tengok Citra waktu itu, sekarang dah free kot Citra, Astro Citra. Tapi waktu dulu Astro Citra ni kau kena langgan. Package. Ada maknanya kau tak, basic punya ni tak masuk Citra. Citra kalau kau nak tengok Citra, so masih ada eksklusif lah. So banyak buat projek dengan Citra aja waktu tu. Macam mana muncul nama Namron tu? Nama Namron ni dia macam nama orang talent. Siam lah. Masa Siam. Nam ni air ke? Air. Ron ni panas. Bahasa asal daripada utara, Kedah. Aku Perlis. Perlis. Atuk aku pun memang orang Siam. Memang asal daripada Siam, dari Satun. So dia memang kampung kat Satun tu, kalau maknanya saudara-saudara jauh ni masih ada lah. Aku masih ada saudara-saudara jauh kat Satun tu, tapi tak pernah jumpa. Sebab atuk aku ni dia lari. Dia merajuk, dia tinggalkan kampung dia. Pasal biasalah orang zaman dulu perbalahan pasal harta pusaka lah, tak puas hati apa semua. So dia kata kau orang ambil semualah harta pusaka ni. So dia merantau. Okey bang, nombor satu ni, berbalik kita pada nak masuk masa endemik ni. Ada tak abang ada cadangan ke idea-idea yang nak diketengahkan kepada kerajaan ni untuk memulihkan kembali, merancangkan kembali industri seni lah, perfilman ke, drama? Aku tak ada benda yang bagi kita orang shoot je lah. Macam sekarang ni dah okey bagi aku setakat ni. Dengan nak minta lebih-lebih pun tak boleh, sebab kita faham dengan endemik apa semua, dengan SOP ni kita ikut SOP yang dah disdia diguna pakai ni, dah okey. Maknanya kita start daripada ini, and then ke depan maknanya kalau kita tengok benda ni boleh kurangkan lagi SOP-nya, kita kurangkan lagi lah, supaya mudahkan lagi pekerjaan kita apa semua. Dan aku harap dia tak akan ada macam nanti tiba-tiba tak boleh syuting pula ke. Biar ini bila dah start buka ni, kita buka terus lah. Kalau apa-apa masalah nanti datang, kita cuba cari cara lain untuk kita selesaikan tanpa perlu untuk kita hentikan penggambaran. Bagaimana yang pendapat abang tentang ada di kalangan artis ni, pelakon ni yang masih lagi berdegil untuk melengkapkan vaksin? Itu bagi aku itu hak dia orang. Maknanya kalau dia orang tak nak, maknanya dia orang tak payah ambil lah.
Kan? Betul, tak boleh berlaku lah. Maknanya kalau syarat mengatakan tak boleh berlaku, maknanya dia orang tak boleh berlaku lah. Kena akur lah. Kena akur lah. Maknanya seperti mana dia orang akur untuk tak nak ambil vaksin, macam itulah juga dia orang kena akur bila dia orang tak boleh tak boleh buat apa-apa tanpa vaksin. Bagi aku mudah aja, dia tak ada paksaan pun ambil vaksin ni. So sekarang kan banyak isu kita tengok yang ibu bapa tak ambil vaksin, anak pun dah nak masuk sekolah, dia boleh tak boleh, macam sure tak sure. Jadi isu ambil vaksin ni aku rasa kalau bagi aku sendiri, aku just ambil je. Abang dah ambil lah? Aku dah ambil. Sebab bagi aku isu ambil vaksin ni mati ni tangan Tuhan. Tangan Allah. Maknanya kalau kau mati, kau mati lah. Kau ambil vaksin pun kau akan mati, kau tak ambil vaksin pun kau akan mati. Mati pula asbab dia banyak-banyak. Kalau kau tak mati sebab kau tak ambil vaksin, mungkin kau mati sebab aksiden. So bagi aku, kalau katakan bahawa alasannya adalah sebab takut takut risiko, ataupun risiko dia kematian lah, ataupun kecacatan kekal. Bagi aku ini semua benda yang macam kalau nak jadi, jadilah. Kalau tak jadi, dia tak akan jadi. Maknanya apa. penting kena ikhtiar bang. So aku ada tengok video, ada satu video, aku tak tahulah video ni betul atau tak. Dia minum racun untuk membuktikan ada gitu. Kelorok ke apa? Bukan racun. Dia video tu adalah ada tiga agama, maknanya panggil ulama aku, ulama lah. Baru ke? Lama dah? Aku tak pasti lah. Agak lama lah, bukan baru-baru ni. Tapi yang dah lepas lah. Dia ada daripada Yahudi, daripada Kristian, dan daripada Islam. So dia orang debat pasal isu agama lah. Agama Islam ni. So yang ada dicampur apa, dia kata kalau dia minum ni dia tak akan mati. Yang ulama Islam ni, racun ni. Sebab apa dah ada amalan-amalan dia lah. Benda yang ni apa semua ni, untuk membuktikan apa dah aku tak pasti, aku pun dah lupa video ni. So dia minum racun tu. And then tak ada apa lah, tak mati bagi dia tu. Dia nak membuktikan kat itu macam apa, kalau Allah kata dia mati, dia mati lah. Kalau Allah kata dia tak mati, dia minum racun pun dia tak mati. Dia konsep konsep yang dia cuba nak dia sampaikan. Dia percaya tentang situ. Kan? Kau kena yakin lah. Benda ni ada kaitan dengan yakin je. Kalau kau yakin, mungkin tak berlaku, tapi kita tak boleh tahu. Itu kalau Allah kata asbabnya adalah kerana kau nak tunjuk kat orang yang kau minum racun tak mati adalah asbab untuk kau mati. Kau matilah sebab kau minum racun tu. So bagi aku benda adalah memasukkan, adalah dia keluarlah hadis pula mengatakan, kata tak boleh mudaratkan diri lah, apalah semua benda tu. Tapi itu aku cakap, itu semua hak masing-masing lah. Hak masing-masing. Kau nak ambil, kau ambil. Yang tak nak ambil, tak ambil. Tapi apa-apa yang keputusan selepas tu, kau kena akur lah. Kena akur lah. Itu je lah. Apa lagi dekat ni? Berapa lama kau nak? Berapa lama dah? Dah 40 minit. Dah 40 minit. Okey tu kan. Kau nak pakai dalam 30 je kan? So memang okey abang, ada apa-apa yang abang nak sampaikan ke apa, hajat ke apa, boleh cakap kat sini. Tak ada hajat apa. Ada isu ke? Kalau siapa-siapa yang nak jadi pelakon lah sekarang ni, kalau kat luar sana, dia orang memang ada cita-cita, berminat. First kali adalah discover bakat dia orang dulu. Dia orang ada bakat berlakon ke tak? Bakat berlakon ni kadang-kadang kau boleh tahu melalui kawan-kawan, orang sekeliling kau. Dia tengok kau ni ada bakat berlakon lah, kan? So orang-orang terdekat akan dapat tahu kesan bakat kau. Kemudian kau boleh try untuk sekarang zaman ni kan, zaman digital, kan, kau boleh try ada media sosial ke, Facebook ke, IG ke, YouTube ke, apa-apa, kau boleh try, kau boleh buat video pendek ke? Video pendek lakonan kau sikit. Kau cuba tengok respon orang macam mana. Kemudian daripada itu kau pergi pula audition. Sebenarnya bila dekat situ, dekat digital tu, aku cakap, selain pada video itu, kau juga boleh create something video yang macam showreel.
kau punya sendiri punya show reel. Buat short filem, kau punya short filem lakonan, panggil kawan untuk shoot kan, jadikan macam show reel. Lepas dia pergi audition. Dengar sekarang kalau ada apa-apa audition dekat, kadang sekarang bahan melalui Facebook lah apa semua, boleh dapat janji follow group yang betul lah. Dia ada group casting Malaysia lah apa semua ni, follow group casting ni, dia orang sentiasa letak iklan mencari. Ini watak-watak mungkin watak tak besar, bukan hero, mungkin dia hanya extra, tapi cari yang macam extra berdialog sikit, yang ada dialog, so ada karakter walaupun tak banyak scene, tapi orang boleh nampak kau punya talent kat situ bila kau dapat terpilih untuk berlakon projek tu, filem ke drama ke, walaupun sikit, tapi sebab kau boleh bagi kesan, orang akan ingat lakonan kau. Sebab kau berbakat. And then ini cara aku buat dulu, tapi mungkin sekarang dah tak sesuai dengan sekarang. Tapi kalau aku dulu naik sebab aku membuktikan dulu dengan cara aku masuk teater. Sebelum pergi ke filem TV, kau boleh start dengan teater. Sebab dengan teater kau boleh buat show tanpa modal. Okey. Aku buat teater dulu kadang tak pakai duit pun. Zero budget je. Kita panggil kawan-kawan, cari satu space and then buat show, panggil orang datang, jual tiket. So kau tak perlu untuk sewa equipment. Macam buat filem mahal kau nak kena sewa equipment, sewa ni lah, lighting lah, apa semua, bayar pelakon, tenaga produksi, ramai tim lah, apa semua. Nak kena ada modal juga kan. Ini tak payah. Teater ni kau tak perlu ni semua. Macam contoh aku nak buat teater tu, aku cari satu ruang buat street teater pun tak apa. So mencipta nama dulu, bukan dalam bidang drama, bukan dalam bidang filem, tapi dalam teater dulu. So bila kau naik melalui teater, orang dah kenal kau, dia ni pelakon teater hebat lah. Lepas tu kau dah ada nama. Jadi bila kau pergi audition, ataupun kalau kau tak pergi audition pun, production akan panggil, akan offer kau untuk kau pergi. Tapi sekarang balik pada tadi, zaman digital ni, zaman media sosial ni, kau boleh buat konsep macam tu, kau shoot, kau cuba letak. Dan kau bila sebut media sosial pula, kau kena tahu macam mana nak menggunakan media sosial pula. Bila kau buat, janganlah buat satu video lepas tu 3 bulan 4 bulan baru buat pula. Tak, dia kena konsisten pula. Macam aku buat teater dulu pun sama, konsisten. Aku buat dari satu teater, setahun tu paling kurang sekali, selalu 2 kali 3 kali, 3 show teater, 2 show teater. Jadi tak putus-putus. Teater ni kau tak boleh lah pula buat setiap seminggu satu teater, mampu lah, tak boleh macam tu. Kau nak resa apa lagi kan. Kalau kita tengok pelakon zaman dulu macam Helami kan, Ahmad Temi Seringkau semua daripada teater kan. So Aiman Manan apa semua, dia orang daripada Komplek Budaya Negara. Memang ada asas teater kat belakang tu. So bila kau dah start dengan teater, so orang dah tahu kata kau pelakon hebat melalui teater kau, barulah kau masuk ke TV pula, ke filem pula. Senang lah jalan dia. Maknanya bila kau nak masuk tu, orang dah kenal kau kan. Itu cara dia kalau kau ada bakat. Kalau kau kemudian bila dah discover bakat tu pula, tapi belum tahu skill, teknik berlakon dia, skill dia macam mana, cari ilmu, belajar untuk nak kukuhkan lagi bakat kau. Dan at the same time kau juga buat. Janganlah duk belajar tak buat. Belajar je, tapi jangan lupa juga untuk buat juga kau punya show. Tak kira lah live show ke, recorded show ke, buat show tu. Dan konsisten kau post kat YouTube, dekat media sosial kau. Ya bang, saya rasa abang dah macam abang lah pelakon berstyle lah, macam-macam watak Tapi watak romantik abang jarang berlakon lah. Ada tak watak romantik aku dah bawa. Dalam kalau kau tengok yang terbaru Mencari Rahmat. Yang tu movie, yang kat kisah cerita pasal hotel. Bukan Mencari Rahmat, dia cerita daripada skrip teater. Dia sekarang main dekat Mubi. Dia daripada the important of being a nurse. Yang tak keluar pawagam tu, yang kita tengok itu lah, Mubi.com. yang abang Lim berlakon sebagai pengurus hotel tu. Itu pasal kau. Pasal kau tak romantik. Ini cerita, ini memang love story. Cerita cinta. Mencari Rahmat ni is cerita kisah percintaan antara 2 lelaki dengan 2 orang perempuan, 2 pasang lah. Baru tengok itu.
So tak ada apa-apa lagi. Okey abang, tamatkan Okey, apa ni pun azan dah. Aha. Sekejap lagi azan masuk. Okey. Apa abang nak cakap kata terakhir pasal kita nak masuk endemik, nak balik kampung ni lagi Okey, berapa sen? aku ada satu pesanan lah. Ha. Okey, ini pesanan ni untuk pekerja-pekerja industri kreatif lah. Sebab kita sekarang ni dah pun dibenarkan untuk beroperasi, untuk menjalani penggambaran dengan SOP yang ditetapkan. Jadi aku berharap sangatlah untuk semua pekerja-pekerja di industri kreatif ni, tak kira bidang apa pun, lakonan ke, belakang tabir ke, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab sekali benda ni kita tak ikut, kita langgar SOP ni, nanti akan bagi kesan, maksudnya susah kita berapa lama tak boleh syuting, tak boleh bekerja. Tiba-tiba bila dibenarkan untuk bekerja ni, kita gunakan sebaik yang boleh. Itu saja pesanan. Maknanya jangan menabur pasir dalam perut nasi sendiri. Ya. Patuhi SOP. Kita kan dah boleh kerja dalam keadaan SOP sekarang ni. So ikut je.